Assalamualaikum dan apa khabar semua? Selamat kembali ke FTV bersama saya Syamsul Yunus. Hari ini kita nak cerita lagi tentang kereta elektrik, terutama sekali Volkswagen ID4 dan bagaimana ianya begitu popular sehingga segala allocation ataupun untuk pasaran Amerika Syarikat habis dijual dalam masa kurang 1 hari dan permintaannya begitu banyak sehingga ianya menyebabkan server Volkswagen crash. Ini menunjukkan bahawa server untuk dia punya jual kereta lah crash. Dan ini menunjukkan apa yang telah berlaku ialah sebenarnya memang betul orang tengah ramai menunggu kereta elektrik yang mampu milik daripada jenama yang boleh dipercayai. Jadi masalahnya untuk Volkswagen ni, apabila mereka menunjukkan ID3, ramai orang dah begitu teruja dengan kereta tersebut. Of course, ID3 ialah sebuah hatchback yang besar sikit pada Volkswagen Golf, dan ianya kereta pertama yang direka bentuk daripada kertas kosong lah, sebagai kereta elektrik menggunakan dia punya MEB platform. Jadi kereta tu tak dijual di Amerika Syarikat, mungkin kerana Volkswagen rasa saiznya tak cukup besar ke apa ke. Jadi mereka tak jual lah yang tu di Amerika Syarikat. Jadi ramai di Amerika tengah tunggu tak dapat. So di Europe laku okey lah kereta tu. Kayaknya sekarang ni antara kereta elektrik yang paling laku dijual lah yang ID3 tu. Of course kereta tu baru lagi lah di pasaran. Tapi sekarang setelah Volkswagen melancarkan ID4, dianya telah menjumpai satu tahap permintaan yang sangat tinggi di Amerika Syarikat dan menyebabkan ianya habis dijual dalam masa begitu singkat. Sebenarnya ini ialah realitinya, iaitu ramai orang tengah menunggu kereta elektrik yang mampu milik. Saya juga salah seorang daripada mereka yang menunggu kereta elektrik yang mampu milik untuk saya beli sebagai kereta saya selepas ni lah. Dan ini adalah satu wake up call lah pada saya untuk the rest of the auto industry, kerana permintaan untuk ID4 ni menunjukkan bahawa bukan hanya Tesla saja yang mampu menjual kereta elektrik. Mana-mana jenama pun mampu menjual kereta elektrik apabila ianya telah direka bentuk dengan elok, dengan mempunyai kapasiti bateri yang sesuai dan pada harga yang berpatutan. Jadi ID4 ni sebenarnya bukannya murah pun. Dikatakan akan dijual murah daripada harga Tesla Model Y. Itu Tesla Model Y sekarang ni harga dah turun sikit lah, daripada $52,000 entry level kepada lebih kurang 49. Jadi katanya Volkswagen ID4 ni akan dijual pada harga sekitar $40,000 lah. Jadi $40,000 tu sebenarnya $5,000 lebih tinggi daripada Tesla Model 3. Tapi of course Tesla Model 3 ialah hatchback lah, dan Model Y tu ialah dia punya crossover slash SUV. More crossover dan SUV lah, pasal kereta agak rendah kan. So sebagai crossover memang sekarang masih lebih popular daripada sedan lah. Tapi saya kira kalau kita tengok harga Model 3 lebih popular daripada Model Y lah sebabkan harga. Dan kalau ID3 tu masuk ke pasaran Amerika Syarikat, saya kira ini akan jauh lebih popular daripada yang ID4 ni lah. Dan ini menampakkan bahawa Volkswagen telah mengambil langkah yang betul, iaitu memberikan fokus kepada kereta elektrik sepenuhnya. Kereta bateri elektrik sepenuhnya. Buat masa ini bateri elektrik lah. Macam Toyota, masih lagi company-company Jepun lah, Toyota, Honda dan juga company Korea to some extent, Hyundai, semua masih lagi ada sedikit fokus kepada sel bahan api, sel tenaga, fuel cell. Jadi dia orang memang split lah dia punya resources, but taklah merisaukan sangat pun, pasal the drive technology sama aja, cuma the power source element itulah. Yang the power source element bateri you boleh saja beli daripada pembekal luar, kerana banyak syarikat besar yang membuat bateri lithium ion dan berbagai lithium ferrum phosphate lah apa semua. So benda tu tak menjadi masalah sangat lah kalau mereka nak ramp up. Cuma reka bentuk kereta tu, di sinilah di mana saya rasa banyak lagi industri automotif yang tradisional ni masih lagi tak mahu menerima kenyataan bahawa dunia sudah pun bergerak ke arah elektrik. Dan bila kita gabung kembali dengan pengumuman-pengumuman yang dilakukan oleh Tesla tentang kos dan jarak pemanduan dan teknologi bateri baru, kita menunjukkan bahawa dalam tempoh tak jauh dah lah sekarang, daripada antara 3 hingga 5 tahun lah, pasal Tesla kata 3 tahun dia dah boleh implement apa bateri teknologi yang dia cakap hari ni. Bukannya maksudnya boleh implement, dah boleh implement, cuma sekarang dia production capacity dia tak begitu memperangsangkan. So bila dia dapat sort out the manufacturing problem,
the new battery technology akan keluar dan akan boleh digunakan, yang akan menawarkan lebih jarak pemanduan pada kos yang jauh lebih rendah lah. So double the range, half the price. Ni battery packs je kita kira So kereta-kereta tu akan menjadi lebih mampu milik lah. Dan ini adalah sesuatu yang akan menjadikan ianya lebih menarik lagi. Sebab kalau kita kira kereta kalau ianya harga sama dengan kereta kita punya internal combustion engine saya dah ada buat kiraan dulu sebelum ni. Kalau kata kita menggunakan jarak pemanduan maksimum lah 25,000 km, 20 hingga 25,000 km setahun pun, kita punya bil elektrik tambahan lah untuk kereta-kereta elektrik kita. Kalau kata kita menggunakan kereta yang berkuasa tinggi lah, ini bukan kereta yang mampu milik pun, kereta berkuasa tinggi. Masa tu kita kira, kita kira macam the average lah Nissan Leaf, macam tu punya kereta, dia punya Chevrolet Volt dan Bolt. Kadar penggunaan elektrik untuk sebulan tambahannya kepada bil elektrik kita mungkin dalam 100 hingga 150 ringgit lah. So itu lebih kurang dalam RM5 sehari lah untuk kita punya bahan api, which untuk kebanyakan orang adalah rendah lah berbanding dengan bil petrol walaupun menggunakan kereta kecil. Tak apa lagi kalau menggunakan kereta besar, saya rasa setengah orang sampai RM150 seminggu. So itu menunjukkan penjimatan yang akan dapat dinikmati lah. So saya rasa kita kena betul-betul serius lah tentang kereta elektrik ni. Kerajaan juga patut betul-betul serius tentang kereta elektrik ni, pasal kita nampak lah permintaan tu cukup kuat lah di pasaran-pasaran yang lain. Di pasaran Malaysia ni saya rasa bukannya orang tak nak, cuma orang mungkin kurang faham lagi. Inilah salah satu usaha saya untuk menjadikan orang Malaysia ni lebih faham bahawa kereta elektrik ni punya banyak kelebihan. Dan banyak orang kata, kelebihan apa? Pasal stesen jana kuasa masih lagi membakar arang batu. Tengok kiraan macam mana sekalipun, walaupun kita menggunakan arang batu sepenuhnya sekalipun, cara penggunaan bahan api adalah lebih cekap di stesen jana kuasa. Jadi sekalipun kita menggunakan bahan api, kalau kereta mempunyai kecekapan penggunaan bahan api sekadar 35%, itu tinggi dah kira tu. Kebanyakan kereta 30, mungkin 25% saja kadar kecekapan penggunaan bahan api dia. Pasal kebanyakan haba yang dihasilkan tu hilang, ataupun tenaga yang dihasilkan ni hilang sebagai haba dan hilang sebagai gegaran dan bunyi. Hanya 25% je transmitted from the engine to the gearbox. Itu belum kira mechanical losses lagi kat dalam the driveline system. So at the end of the day, mungkin kecekapan kereta antara 20 hingga 30% sahaja daripada segi kadar penggunaan bahan api. Di mana motor elektrik dia mempunyai kadar kecekapan penggunaan tenaga 90 lebih peratus, 99%, 95%, dan driveline losses mungkin boleh dikurangkan lagi kerana kereta elektrik tak banyak menggunakan gearbox. Kebanyakan mereka menggunakan just reduction gear. Kalau kata satu motor ada satu je reduction gear dan ada differential lah untuk kiri kanan. So the losses in terms of mechanical losses dan juga energy usage losses sangat minimal. Dan juga elektrik tu disebabkannya cekap, kadar-kadar cara penggunaan bahan api cekap di stesen jana kuasa, ianya juga adalah lebih murah lah apabila kita menggunakannya. Dan seterusnya pula, elektrik ni cara penggunaan dia ialah kenapa kereta elektrik ni akan lebih menjimatkan ialah kerana cara penjanaan kuasa di grid elektrik ni, dia ada peaks and troughs dia. Untuk hari siang memang peak tinggi pasal kilang semua jalan, malam dia turun banyak, kadang-kadang sampai lebih kurang daripada 50%, kadang kurang sampai ke 30% penggunaan siang. Tetapi mesin jana kuasa tetap perlu dijalankan kerana dia tak boleh tutup and turn on off ikut keperluan. Tak boleh siang jalan, malam tutup. Dia kena jalan je sepanjang hari. Cuma dia kurangkan kapasiti lah. Tapi walaupun begitu, pengurangan kapasiti minimum tu masih banyak lagi yang elektrik yang dihasilkan tapi tidak digunakan. Jadi kalau kita semua menggunakan kereta elektrik, waktu malam kita boleh charge kereta kita dan tolong balance the load of the grid. Jadi siang pun ada penggunaan, malam pun ada penggunaan, dan malam selalunya charge dia lebih rendah dan lebih murah lah. So ini banyak membantu dalam pelbagai aspek sebenarnya penggunaan tenaga negara. Dan kalau kita sebagai human race ataupun manusia dan kita nak terus maju, kita memang perlu memikirkan cara penggunaan tenaga yang lebih cekap lah. Dan teknologi elektrik memang dikatakan tak boleh dapat dielakkan lah. Dalam apa segi aspek pun kita tak ada kat dalam rumah kita, sebagai contoh lah, kita tak ada blender pakai minyak, kita tak ada apa benda pun lah yang menggunakan internal combustion ini, semuanya menggunakan elektrik sebab ini bersih,
ianya senyap dan ianya cekap, dan juga murah untuk dihasilkan. Bila dah teknologi itu dah maju, ini akan jadi murah. Motor elektrik sebenarnya kos dia tak tinggi, cuma bateri saja yang menjadi masalah sekarang. Tetapi kalau kita tengok segala pembangunan ataupun yang sedang dilakukan sekarang menunjukkan bahawa kos bateri juga akan kurang. Dan yang dijangka kalau Tesla betul lah, turun sehingga ke $50 untuk setiap kilowatt. Kalau dah turun sampai $50 setiap kilowatt, ini adalah jauh lebih murah daripada internal combustion engine, kerana untuk internal combustion engine kosnya lebih kurang 1,000 untuk setiap kilowatt. That's the cost lah untuk enjin kereta. So ini menunjukkan kita dah dekat, dan kalau Malaysia ketinggalan, kita akan memang jauh ketinggalan. India pun dah mula mengambil langkah di mana mereka akan letak, saya ingat tak silap saya, $4.6 bilion sebagai insentif untuk menarik perhatian pembuat bateri terkini untuk membuka kilang di India. Dan ini saya dah ulang banyak kali, aspek yang penting iaitu bateri. Kalau Malaysia mahu menjadi negara penghasil kereta elektrik, kita perlu menarik perhatian pembuat bateri. Dan insentif-insentif itu sangat penting, kerana tanpa bekalan bateri tempatan, memang kereta elektrik susah nak dibina di Malaysia ni, di mana-mana pasaran lah, kerana bateri lithium ion ni dia tak sekarang ni lah kan, kos dia akan lebih tinggi lah untuk transport, pergi ulang-alik ke mana. So di sini kita lihat India sudah pun mengambil langkah, Thailand kita tahu sudah pun mengambil langkah, sudah buat pengumuman bahawa dalam tempoh 10 tahun 30% kenderaan kerajaan perlulah kenderaan elektrik, dan 10% penghasilan kereta di Thailand perlulah kereta elektrik. Kita tak tahu apa langkah-langkah mereka akan ambil untuk menjadikan itu realiti, tapi mereka sudah pun make statement of intent lah, ataupun menyatakan hasrat mereka. Kita harap kita menunggulah menteri-menteri kita untuk menyatakan hasrat untuk menjadikan Malaysia ini lebih maju lagi dari segi industri otomotifnya. Jangan kita terlalu fokuskan kepada benda yang terlalu nasionalistik. Kita kena tengok macam mana kita ni nak jadi sumber bekalan otomotif yang lebih global lah. Dan kalau kita boleh cepat dan menjadi sumber bekalan kereta elektrik di masa depan untuk Asia Tenggara ataupun Asia Pasifik adalah yang lebih bagus. Okey, sampai situ saja Gormal saya hari ini. Kalau awak suka, tolong tekan butang like dan tekan butang kongsikan dengan kawan-kawan. Dan juga, kalau boleh, tekan butang subscribe. Kalau dah subscribe, terima kasih. Tekan pula lah butang loceng supaya dapat makluman terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.